Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab hari ini Allah bagi saya peluang untuk berkongsi ilmu pada anda. Hari ini kita punya tajuk perbincangan adalah soalan lazim harta sepencarian. Okey. Kenapa saya nak berkongsi berkenaan harta sepencarian pada hari ini? Sebab masih ramai yang tak tahu berkenaan undang-undang harta sepencarian ni. Biasanya orang tahu waktu bila dah bercerai, bila dah bergaduh ataupun berlaku kematian, baru nak tuntut. Jadi benda ni dia jadi sukar sikit lah. Bila masih plenty dengan defender nanti masing-masing masih ada pihak nak menuntut, ada pihak yang nak mempertahankan ataupun nak menafikan hak tu. Jadi dekat situ jadi proses dia panjang lah. Sebab tu saya galakkan kalau boleh buat perancangan awal supaya nak elakkan benda-benda yang macam tu. Orang kata bila hubungan pasangan tu tengah okey, waktu tu lah buat perancangan. Jadi biasanya akan okey lah. Jadi dokumen ni lah nanti jadi sebagai bukti jika berlaku apa-apa. Jadi sebab tu kalau boleh tak nak lah bila berlaku masalah baru kita nak tuntut, baru kita tahu tentang kewujudan benda ni. Ada juga yang mengadu kat saya, dia tak tahu pun. Sebab harta sepencarian ni, dia tak akan secara automatik jadi harta sepencarian macam faraid. Faraid, okey, bila meninggal, itu dah ditetapkan. Harta sepencarian ni tak, dia kena tuntut di Mahkamah Tinggi Syariah. Diputuskan secara rasmi, baru boleh orang kata harta tu diterima sebagai harta sepencarian. Kalau tak, memang tak ada lah. Sebab tu orang kadang-kadang dia tak tahu benda ni. Kalau ikut keutamaan di antara harta sepencarian dengan faraid, sebenarnya perlu selesaikan harta sepencarian dulu, baru pergi faraid. Selagi harta sepencarian ni tak selesai, faraid tak boleh dilaksanakan. Nampak tak sampai macam tu keutamaan diberikan, tapi orang tak tahu. Itu masalah ni. Okey, kita pergi kepada takrif harta sepencarian. Kalau kita tengok Seksyen 2 atau Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 Akta 303, harta sepencarian ni ditakrifkan sebagai harta yang diperolehi oleh suami dan isteri ketika perkahwinan itu berkuat kuasa. Berkuat kuasa dan mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. Okey, bahasa mudahnya, harta yang wujud lepas kahwin lah. Itu dikira harta sepencarian. Okey, jelas dekat situ. Mesti wujud lepas kahwin. Saya bagi contoh mudah. Andai katalah sebiji rumah. Okey, mereka ni katakanlah mereka ni berkahwin pada 21 hari bulan Mei 2021. Okey, katalah 21 hari bulan 5 2021. Katakanlah lepas 10 tahun. Selepas 10 tahun mereka beli rumah. Dekat situ rumah tu dah dikira harta sepencarian. Katakanlah lagi masing-masing buat keluar duit deposit KWSP dan masing-masing bayar. Jadi kat situ masing-masing ada bahagian untuk tuntut harta sepencarian. Okey, jelas dekat situ? Okey, kita ambil contoh lagi. Katakanlah mereka ni berkahwin pada 21 bulan 5 2021. Tapi suami ni beli kereta pada tahun sebelumnya, sebelum berkahwin. Adakah harta tu dikira harta sepencarian? Tak dikira sebagai harta sepencarian. Jelas ya? Sebagai contoh lagi, pada 21 hari bulan 5, 21 bulan 5 2021, katakan lepas setahun, kita ambil contoh yang sama kat tadi. Katakanlah selepas 12 tahun. Selepas 12 tahun bercerai. Lepas tu katakanlah pasangan tu ataupun masing-masing ada beli aset selepas penceraian tu. Harta yang selepas penceraian tu tak dikira sebagai harta sepencarian. Kalau nak tuntut harta yang dalam lingkungan 12 tahun yang mereka perkahwinan tu sah. Jelas tak dekat situ berkenaan harta sepencarian? Harta sepencarian saya nak ulangi sekali, perlu dituntut di Mahkamah Syariah dan dia tak automatik. Sebab tu saya sarankan untuk buat dokumentasi siap-siap berkenaan harta sepencarian ni.
saya boleh sediakan untuk anda jika anda nak harta anda ni dia sebenarnya konsep harta pencarian ni, dokumentasi dia ni sama macam hibah. Cuma dia macam pemberian dia mutlak. Mutlak ni tak boleh nak batal-batal lah sebenarnya. Kalau hibah dia masih boleh buat syarat-syarat dia lagi. Yang ni tak, dia dah kalau declare nak bagi tu memang dah bagi dah. Bila sama-sama dah sign itu dah kira bagi dah. Okay. Okey, lepas tu soalan yang biasa orang tanya, biasanya isteri lah. Kalau isteri yang tak bekerja, adakah boleh tuntut harta pencarian? Jawapan dia boleh. Sumbangan ni sebenarnya dia ada dua, sumbangan secara langsung dan sumbangan secara tak langsung. Sumbangan secara langsung macam mana? Yang macam saya bagi contoh tadi, mereka sama-sama buat keluar duit, bayar rumah, bayar apa semua tu. Itu kira sumbangan secara langsung. Bagi mereka yang nak buat tuntutan, kalau orang kata selepas berlaku kematian, cerai hidup ataupun cerai mati, biasanya sumbangan yang secara terus ni, sumbangan secara langsung ni, dia akan memberi impak yang lebih lah. Maksudnya bila buat tuntutan, dia boleh dapat lebih sebab sumbangan secara langsung. Tapi kalau isteri yang tak bekerja ni macam mana? Boleh juga layak tuntut. Sumbangan dia antara sumbangan yang dia boleh buat, yang boleh dikira sebagai contoh, siapkan pakaian suami, jaga makan minum suami, memberi sokongan moral pada suami, jaga rumah, itu pun dikira sumbangan. Disebabkan yang macam tu saja pun boleh dapat bahagian. Mahkamah akan bagi juga bahagian kepada isteri yang menuntut walaupun dia tak bekerja. Kalau kata suami yang masing-masing buat bisnes macam mana pula? Boleh, masing-masing ada bahagian untuk buat tuntutan. Kes dia sama, dia tak kisah asalkan wujud lepas kahwin dan masing-masing ada sumbangan secara langsung ataupun tak langsung, layak buat tuntutan. Sebagai contoh, share suami 80%, share isteri hanya 20%. Katalah bercerai, isteri layak nak buat tuntutan ke atas 80% share suami tu tadi. Macam mana? Kena pergi ke mahkamah lah. Itu benda yang bila dah berlaku, macam saya cakap tadi lah, cerai hidup ataupun cerai mati. Harta pencarian ni dia boleh tuntut dalam 3 keadaan. Satu, cerai hidup, cerai mati dan berpoligami. Sebab tu yang berpoligami ni sebenarnya layak tuntut harta pencarian. Kalau bijak sikit, kalau isteri-isteri ni bijak sikit, dia katalah suami nak kahwin lain, boleh declare dulu harta pencarian siap-siap. Mana yang nak bagi kat saya, bagi kat saya. Contohlah. Ada yang buat macam tu. Tak apalah kalau suami nak kahwin juga, at least harta untuk dia dah secure dah. Saya bukan lalang ajar, tapi itulah. Lepas tu pula, ada kes kalau sebagai contoh, dia dah kahwin, lepas tu bercerai. Kalau dia tuntut masa tengah awal-awal bercerai, kemungkinan mahkamah akan bagi jugalah kot bahagian-bahagian kepada isteri yang diceraikan. Tapi kalau kata tempoh dah 10 tahun, 15 tahun, tiba-tiba nak tuntut, kemungkinan mahkamah akan tolak. Sebab apa? Mahkamah akan bagi jawapan masa awal-awal tu kenapa tak nak tolak? Kenapa tak nak tuntut? Dah 10 tahun macam tu baru nak tuntut. Okey, berkenaan atas pencarian. Okey, lepas tu bagi mereka yang berkahwin dekat luar negara, contoh perkahwinan tu tidak sah, adakah layak buat tuntutan harta pencarian? Jawapan dia mungkin susah sikit. Kalau nak tuntut juga boleh, kena sahkan dulu perkahwinan tu. Orang kata kena bagi perkahwinan tu sah, baru boleh buat tuntutan. Kalau tak, dia kira perkahwinan syubhah. Bila perkahwinan syubhah ni, dia nak tuntut harta pusaka pun tak boleh sebenarnya. Dia kena isytiharkan, bagi benda tu sah dulu ikut undang-undang negara kita. Lepas tu pula, apakah harta yang boleh dituntut sebagai harta pencarian? Hampir ke semua, tapi ada juga harta yang tak boleh dituntut sebagai harta pencarian. Sebagai contoh KWSP, pencen, ialah harta yang dah dihibahkan kepada orang, macam tu. Sebab dia tak semua harta benda ni boleh isytihar sebagai harta pencarian. Saya ada satu kes, dia rujuk pada saya lah. Dia tanya saya, dia kata kawan dia
Ni cerita kawan dia. Dia kata kawan dia tuntut KWSP sebagai harta pencarian. Okey, ikut pengetahuan saya, hanya satu kes je yang berjaya tuntut KWSP ni sebagai harta pencarian. Itu pun sebelum fatwa berkenaan dengan harta pencarian ni ke atas KWSP ni belum diwartakan. Belum ada lagi. Selepas diwartakan tak ada. Kalau kes yang macam tu, pada pendapat saya, dia bukanlah buat tuntutan rasmi. Dia perbincangan di antara waris-waris ni. Setuju tak? Okey, KWSP ni separuh nak bagi kat isteri. Kalaulah kes macam tu, dia tak, itu kira perbincangan. Dia bukanlah yang dituntut di mahkamah. Kita nak benda yang, bila berlaku isu, sebenarnya penyelesaian dia kena pergi ke mahkamah. Kalau tak boleh nak bincang. Itu jawapan yang dia punya penyelesaian terakhir. Kalau dah berlaku isu. Jadi saya ni boleh bantu anda untuk sediakan dokumen harta pencarian ni. Jadi dokumen ni valid. Dia sama macam hibah. Konsep dia sama macam hibah, cuma dia mutlak. Macam saya dah cakap tadi, dia mutlak. Kalau dah serah tu memang serah terus. Lepas tu pula dia akan terus berkuat kuasa. Kita akan terus tukar nama kepada nama penerima tu bila berlaku kematian, bila penceraian dan berpoligami. Sebab tu saya kata dokumen dia memang kuat. Kalau kata nak kahwin, nak apa, suruh suami sign dulu dokumen ni. Isytihar lah mana-mana harta yang nak diserahkan kepada dia, sama-sama sign. Bila dah buat dokumen harta pencarian ni, apakah dokumen yang diperlukan? Pertama, IC suami dan isteri, sijil nikah dan maklumat harta ni. Itu tiga benda lah. Maklumat harta ni bolehlah bagi dong, contoh rumah ke, kereta ke, akaun bank ke, boleh, tak ada masalah. Okey, sampai sini saja saya nak berkongsi berkenaan dengan soalan lazim harta pencarian. Saya akan kongsikan lagi info berkenaan harta pencarian ni pada video yang akan datang. Jadi mana yang perlu kenal saya, nama saya Hanafi Idris. Saya ni kepakaran saya adalah untuk membantu anda di luar sana menguruskan harta dengan dokumen hibah, wasiat, harta pencarian, amanah ni, dan saya juga menguruskan harta pusaka yang belum selesai. Mana yang tak mampu nak buat, saya boleh bantu dan bantu sehingga selesai. Jadi itu saja daripada saya. Kalau kata tuan-tuan dan puan ada persoalan dan ada nak tanya, boleh direct hubungi saya atau boleh WhatsApp saya lah. Saya tak ada masalah. Saya cuba bantu yang semampu saya. Saya cuba, insya-Allah. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.